Mari kita membaca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. 我们要读一段的经文，是在耶利米书第29章第7节。 Yeremia 29 ayat ke-7. 耶利米书第29章第7节。 Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 我手视你们被掳到的那一城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城的平安，你们也随着的平安。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami. 主啊，求你怜悯我们。 Di dalam mendekati hari reformasi, Tuhan juga membangunkan kami. 在我们迎接宗教改革的日子里面，主你也让我们可以得主复兴。 Tuhan yang membangunkan gereja di dalam sejarah, 你复兴在历史中的教会， kiranya juga membangunkan setiap kami. 也复兴我们每一个人， Sehingga kami makin setia pada firman-Mu, 让我们更加的忠于主你的话， makin mencari kehendak-Mu, 更加的寻求主你的旨意， dan makin memancarkan terang-Mu. 我们更加的可以为你发光。 Berkati setiap kami ya Tuhan. 求你赐福我们每一位弟兄姐妹。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告。 Amin. 阿门。 Yeremia terus berhadapan dengan nabi palsu. 耶利米总是面对着那些假先知， Menjadi setia pada Tuhan bukan berarti semua akan lancar. 成为忠心于神的，并不是说每一件事情都是很顺利的。 Yeremia seorang diri setia pada firman Tuhan. 耶利米独自的在那里忠心为神， Dan dia harus berhadapan dengan ratusan nabi palsu. 他必须面对着许多的这个假先知。 Alkitab mengatakan nabi palsu bisa bikin mujizat. 在这个圣经里面说到，这个假先知也能够行神迹， Yeremia tidak diberi karunia mujizat. 但是耶利米却没有这个恩赐。 Nabi palsu semuanya bicara hal yang muluk-muluk. 那些假先知们在那里谈论他们的事情， Yeremia berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan telinga. 但是耶利米所说的却不让人能够感到悦耳的话。 Nabi palsu mengatakan damai, shalom, shalom bagi bangsa. 这个假先知说愿国家平安， Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kita adalah bangsa yang tidak mungkin dibuang. 我们并不是被丢弃的这个民族，我们必须得着平安。 Orang yang percaya Tuhan pasti disertai oleh Tuhan, pasti akan dipimpin Tuhan. 相信耶稣的人，相信神的人，必定蒙神的带领。 Tapi Yeremia mengatakan tidak, gereja sudah banyak melakukan dosa. 但是耶利米却说不是这样的，因为教会已经犯了许多的罪。 Pemimpin gereja, pemimpin bangsa banyak melakukan dosa. 教会的领袖，这个国家的领袖已经行了许多的罪过。 Yeremia mengatakan Tuhan marah pada kalian. 耶利米说：“上帝向你们的发怒， Cepat bertobat sebelum Tuhan akan buang kamu ke Babel. 你们要赶快这个悔改，免得上帝要把你丢去。” Maka rakyat bilang Yeremia tidak patriotis. 因此那个时候的人民就说耶利米不爱国， Dia mendoakan bangsa kita celaka. 他向神祷告，让我们得做这个就是。 Dia cuma satu orang yang menyuruh kita bertobat. 他就单单一个人要我们去悔改。 Semua nabi yang lain mengatakan tidak mungkin Tuhan membuang kita. 那其他的假先知就说，我们不可能被掳去。 Mereka pikir meskipun mereka berdosa, tapi karena mereka adalah kesayangan Tuhan, Tuhan tidak mungkin hukum. 他们想到，虽然他们犯罪了，但是他们是上帝所喜悦的，肯定神不会惩罚他们。 Mereka tangkap Yeremia, masukkan ke dalam sumur. 他把耶利米就是丢进井里， Tapi Yeremia tetap berteriak. 但是耶利米仍然在那里呼喊。 Dan akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan. 到最后呢，这个他们被神所这个丢弃 Sebagai 了。 seorang nabi, apakah dia akan mengatakan syukurin? 成为一个先知，是否他就说你们活该呢？ Rasakan, saya sudah berkata-kata, kamu tidak mau mendengarkan, rasakan. 我不是已经多次的跟你说的，你现在这样的活该。 Itu bukan semangat nabi.
但是这样的并不是一个先知所应有的这个心态。 Meskipun mereka jahat pada Yeremia, Yeremia tetap terus menangisi bangsanya yang dibuang. 虽然他们对耶利米是那么的不好，但是耶利米仍然在那里为这个民族啼哭。 Yeremia tinggal di Yerusalem, tetapi dia terus mengingat bangsanya yang sedang dibuang ke Babel. 耶利米虽然是住在耶路撒冷，但是仍然为着被掳去到巴比伦的这个人民在那里祷告。 Sudah dibuang di Babel, masih dirusak oleh nabi palsu. 已经被丢到这个巴比伦去了，仍然有假先知在那里破坏。 Tuhan akan segera memulangkan kamu dari Babel. 他们说，上帝马上要把你们带回他们离开这个巴比伦。 Jangan punya rumah, jangan menikah, jangan bikin apa-apa. Sebentar lagi Tuhan akan panggil pulang. 你们在这里不要建房子，不要这个娶妻，因为不多时之上帝要把你带回原来的地方。 Jangan suka tinggal di dunia, jangan suka tinggal di Babel. 不要喜欢住在这个世界，也不要喜欢住在巴比伦。 Lagi-lagi nabi palsu dalam kesusahan pun masih berbicara. 在这样困难的时候呢，假先知仍然这样说。 Saudara sekalian, kita perlu mengerti firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们必须要明白神的话。 Salah satu ciri jemaat yang dewasa adalah tidak terombang-ambing. 一个成长的这个基督徒呢，他不会被随风逐流的。 Gereja dalam Efesus 4 bukan hanya tempat untuk kumpul-kumpul. 在以弗所所说的教会呢，并不是说到教会并不是我们集聚的地方。 Ketika mau pindah ke tempat ini, saya berkhotbah dari Efesus pasal 4 mengenai gereja. 我来到这边以前，我曾经就是讲到就关于教会，就在以弗所的教会。 Tuhan mau semua gereja termasuk GKY Pluit mencapai sasaran jemaat yang dewasa. 上帝希望也包括我们的教会，希望我们能够在神里面成长。 Tuhan memberikan pendeta, pengajar, semua yang melayani Tuhan untuk melengkapi jemaat. 上帝是给这个服侍神的这个神波，就是传道人在这里，我们一起可以成长。 Sehingga jemaat bukan jadi penonton, tapi jadi pelayan. 因此，会众呢，并不是说在那里观看罢了，乃是成为服侍的这个人。 Dan jemaat bukan anak-anak, tapi jadi dewasa. 他们不是小孩子，乃是成为成人了。 Apa salah satu ciri orang dewasa? 什么样的这个我们可以看到这个人是成长呢？ Tidak suka geger, tapi mengusahakan kesatuan gereja. 就是不喜欢在那里争吵，乃是希望这个教会合一。 Cilaka mereka yang mencoba memecah gereja. 那些要破坏分裂教会的人有祸了， Karena kesatuan gereja dikerjakan oleh Tuhan sendiri. 因为教会的合一是上帝的旨意。 Lalu berikutnya, orang dewasa selain hidup di dalam kasih dan kesatuan, juga mengerti ajaran yang benar. 成长的这个人呢，就是不但是明白这个神的话，并且呢，他希望能够合一。 Paulus mengatakan mereka stabil dan tidak gampang diombang-ambingkan. 他们在那里很平稳的，不容易被漂流。 Seperti Yeremia menulis surat pada orang Israel di pembuangan. 就像耶利米向那个被掳的这个人所写的诗一样， Termasuk pasal 29 yang tadi kita baca. 也包括在29章第7节我们所念的。 Kamu ada di sana, tinggal di sana. 你们在那里就留在那个地方， Nanti suatu hari Tuhan akan panggil, tapi itu nanti. 到时候呢，神要呼召你们回去，但是那是以后的事。 Bikin rumah di sana. 在那里建房子， Bikin kebun, bikin ladang. 在那里就是建造你们的事业， Menikah, berkeluarga, punya anak cucu di sana. 在那里谈论就是就是结婚，并且生了多孩子， Jadi pengusaha shalom. 成为平安的这个创业者。 Usahakanlah damai sejahtera di kota di mana kamu tinggal. 我们让你要尽力的让这个国家得着平安。 Mereka tinggal di Babel, usahakanlah shalom bagi Babel. 他们在巴比伦生活，让他们可以尽量的让巴比伦也是得着平 Saudara 安。 tinggal di Pluit, usahakanlah shalom bagi Pluit. 我们住在这个善户新村的，让我们也可以向神祷告，让善户新村也可以得着平安。 Kita bukan isolasi menjauh dari dunia, tapi masuk dan membawa shalom. 我们是参与者并不是说
孤立在哪里？我们是带来这个平安的。 Kita pengusaha shalom, artinya shalom tidak otomatis. 我们是带来这个平安的，但是平安并不是就是突然来的。 Kita berjuang untuk shalom kota kita. 我们想尽办法让我们的国家平安。 Yeremia mengatakan terlibat bukan isolasi. 耶利米就说我们必须要参与，而不是孤立自己。 Ada orang yang ketakutan, ini tidak boleh, itu tidak boleh, menjauh dari dunia, semua dijauhi. 有的人就是在那里害怕，说这个不可以，那样也不可以，就把自己孤立起来。 Mode tidak boleh, makan ini tidak boleh, nonton bioskop tidak boleh, apa semua tidak boleh. 所有的就是看起来漂亮的，或者我们也不可以吃这个，也不可以去看电影。 Nyanyi lagu kalau tidak ada kata Tuhannya tidak boleh. 如果说我们唱歌的时候里面没有说到神的，不可以； Pakai celana jeans tidak boleh, setan. 穿牛仔裤也不可以， Apapun semua tidak boleh. 好像是有许多都不可以。 Ada ibu mengatakan, saya berhasil mendidik anak saya. 有一个这个姐妹说，我已经成功的教育我的孩子。 Anak saya sampai SMA tidak nonton TV dan tidak baca koran. 我的孩子直到高中的时候，他从来没有看电视，也没有看报纸。 Memang sekarang anak tidak baca koran, tetapi peristiwa ini terjadi beberapa belasan tahun yang lalu. 是的，这个事情是发生在10多年前的。现在的孩子当然是没有看报纸了， Zaman di mana smartphone belum canggih dan orang masih baca koran. 因为那个手机还没有那么的这个先进，所以大家还是在那边看报纸。 Ibu itu memang sukses mendidik anak, 那个妇女呢，她成功的教养她的孩子， sukses mendidik anak yang aneh. 教养成一个奇怪的孩子。 Bagaimana dia bisa berdoa kalau tidak tahu kondisi negara? 那如果说他不明白这个国家的状况，他怎么能够祷告呢？ Bagaimana dia berjuang bagi bangsanya kalau dia tidak mengetahui apa-apa tentang bangsanya? 他怎么能够争取好的方面？如果是他不明白这个民族的状况呢？ Jangan punya rumah, jangan menikah, jangan apapun, itu isolasi dari dunia. 你不要有房子，你不要谈婚论嫁，也没有什么东西都不要，那就是孤立自己。 Yeremia mengatakan, usahakanlah shalom di kotamu, berdoa bagi kotamu. 但是耶利米却说，你要为这个国家你所住的地方求平安。 Dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa bagi kita. 在约翰福音第17章，耶稣为我们祷告。 Dalam ayat 11, Yesus mengatakan, oh Bapa, mereka masih ada dalam dunia. 在11节里面说，他们仍然住在这个国家里面，人世上， Kita ada dalam dunia, 我们仍然生活在这个世界上， maka kita penduduk dunia ini. 因此我们是这个世界上的公民， Kita adalah residents dalam dunia ini. 我们是这个国家的居民。 Tetapi di dalam ayat 14 Yesus berkata, 但是在第40节里面，耶稣说， namun karena firman-Ku mereka bukan dari dunia ini. 但是因着这个我的话，就是上帝的话，他们不属于这个世界了。 Kalau kita bukan dari dunia ini, kita berarti alien. 如果说我们不属于这个世界，就意思就是说，我们是这个国家的外国人。 Kalau saudara pernah nonton film Superman, Superman itu alien. 如果说我们曾经看到这个 Superman 这个影片的话，这个 Superman 就是外来的人。 Dia bukan berasal dari bumi, tapi dalam cerita fiksi itu dia berasal dari planet bernama Krypton. 他不是属于这个世界的，就是在故事里面讲到，他是从外星球那边来的。 Itu sebabnya Superman berbeda dengan orang kebanyakan. 因此呢，这个 Superman 呢，就是跟我们有所不同。 Dia mempunyai cara hidup dan mempunyai sesuatu natur yang berbeda dari manusia. 他的生活、他的性格跟我们人是不一样的， Karena dia alien, 因为他是外国的。 maka kita juga adalah alien. 因此呢，我们也不属于这个世界了。 Kita resident tapi alien. 我们是这个世界的居民，但是我们且不属于这个世界。 Itu yang Yesus ajarkan mengenai siapa kita. 这个就是耶稣教导我们的，到底我们是谁？ Maka karena kita adalah residents, maka kita harus membaur dalam dunia. 因着我们是这个世界的居民呢，我们必须要跟他们合一，在这个世界上跟他们合一。 Kita tidak boleh eksklusif, kita bergaul dan kita sama-sama mengusahakan kota ini menjadi baik. 我们不可以像就是离开他们，就是我们必须要一起跟他们
建好这个国家。 Tetapi jangan lupa siapa kita, yaitu kita bukan dari dunia ini. 但是我们不要忘记了，我们是不属于这个世界的。 Petrus mengatakan itu sebabnya kamu harus hidup kudus. 彼得因此就说到，你必须要圣洁的生活。 Kita ada dalam dunia tapi tidak larut oleh dunia. 我们活在这个世界上，但是我们却不像这个世界的事情一样。 Kita ada dalam dunia tapi kita tidak boleh seperti dunia. 我们是在这个世界上，但是我们不可以像这个世界一样。 Justru kita membawa kerajaan Allah masuk dalam dunia. 我们要把这个神的国带到这个世界上。 Saudara, Anda berasal dari daerah mana, maka logatnya akan berbeda. 弟兄姐妹，如果说你是从外地来的，你的口音应该是不同的。 Indonesia ada banyak sekali daerah berbeda dengan logat yang berbeda. 在印度尼西亚有许多的他们讲方言的这个地方， Bahkan bahasa Inggris pun orang Australia bicara, orang Inggris bicara, orang Amerika bicara, logatnya berbeda. 甚至呢，澳大利亚的或者英国的或者美国的人讲英文，他们的口音也是不一样的。 Begitu orang berbicara langsung saudara tahu dia dari mana. 当他们讲出来的时候，我们就马上知道，哦，你是从哪个地方来的。 Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya orang Batak, perkenalkan saya ini, loh mas, saya ini orang Batak mas. 如果说有一个人说我是这个就是用爪哇话的这个口音说我是巴达人， Kok mas tidak percaya sama saya itu loh? Lah aku tuh memang Batak asli loh. 怎么你不相信我？我是巴达人， Piye toh mas? 是怎么搞的？ Saudara begitu bicara langsung tahu ini mas-mas Jawa bukan orang Batak. 当我们听到他讲话的时候，我们就知道他是从爪哇来的。 Jadi kalau kita warga kerajaan Allah dan kita dalam dunia, 那如果说我们是属于这个天国的， ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, apakah orang tahu saudara orang Kristen? 当我们说或者我们行某一件事情的时候，是否让人知道我们是属于基督的？ Dan kadang-kadang saking orang itu sangat kuat, banyak orang logatnya terpengaruh. 但因着那个他们的那个口音那么重呢，因此他所说的就不一样了。 Saya termasuk cukup susah luntur medoknya. 我是很难去改变我的口音的， Tapi saya juga bisa gue-guean, saudara. 但是呢，我也可以讲像雅加达的人说，我口， Maka Jakarta juga mengubah saya. 因此呢，雅加达也改变了我。 Maka sebagai orang kerajaan surga, alangkah indahnya kalau orang di dekat kita pertama tahu kita siapa. 因此呢，成为上帝国的人，让别人知道我们到底是属于哪一国的人。 Ini orang kok logat-logat dan hawanya hawa kerajaan surga ya. 这么我听了以后，他的所说的，他讲的好像是天国的这个居民一样。 Ini kalau cara kerjanya kayak begini orang Kristen nih biasanya. 他如果说像这样的做法，应该是一个基督徒。 Ini kalau kasihnya kayak begini orang Kristen 如果 biasanya. 他的爱是这样大的话，应该是基督徒吧？ Maka itulah tugas saya dan saudara. 这就是你和我的责任。 Apalagi kalau kemudian mengatakan, kayaknya aku tertarik, 尤其是他说：“哦，我被你所吸引了， kepengen jadi seperti itu. 我多么的希望像你一样。 Kita ada dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia. 我们是在这个世界上，但是我们却不属于这个世界。 Maka kalau kita mengingat peristiwa reformasi ratusan tahun yang lalu, 因此，如果说我们记得关于宗教改革，就是100多年前的事。 Martin Luther dan Calvin mengajarkan kita bahwa dunia ini biara kita. 马丁路德跟加尔文在那里就说的这个世界是 Biara, ya. 是一个就是一个地方。 Zaman dulu orang mengatakan yang suci hanya di biara. 以前的人就说到圣洁的人就在这个教堂里面的， Di luar biara itu najis. 在那个以外呢就是不洁净的。 Luther dan Calvin mengatakan seluruh dunia ini biara kita. 其实路德呢他就说整个世界就是这个， Maka semua yang kita lakukan itu kudus adanya. 因此我们所做的每一件事情是圣洁的。 Yang menjadikan najis bukan kita bekerja sebagai apa? 能够让这个变成污秽的，
是不是说我们做什么， tetapi hati dan cara kita melakukannya. 乃是我们的心，我们怎么样就行出来。 Seorang tukang perah susu sapi tidak lebih rendah daripada seorang pendeta. 其实一个寄奶的这个人，并不是说他比这个神的仆人更加低沉。 Ketika dia memerah susu dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan kualitas yang baik, dia jadi berkat buat masyarakat. 当他好好的来集这个奶的时候，他就成为别人的祝福。 Bayangkan jikalau tukang perah susu sembarangan, 那我们可以想象，如果说他是随随便便的话， kualitas susu menjadi buruk dan penuh dengan bakteri. 他那个挤的奶是非常的不是就是有许多的细菌， Akhirnya tukang roti tidak bisa dapat susu yang baik. 因此那个就是做面包的他就没有拿到好的牛奶， Tukang keju tidak bisa dapat susu yang baik. 奈落的这个工人也不会拿到好的牛奶， Maka roti yang dimakan oleh anak-anak menjadi tidak sehat. 因此呢，所弄出来的这个面包呢也是不健康的。 Maka kualitas kesehatan di kota itu jadi menurun. 因此我们就是那个国家的健康呢就不好了。 Karena tukang susu yang tidak melakukan tugas dengan baik. 这一些硬做这个挤牛奶的，他不好好的去工作。 Calvin mengatakan seperti gereja masyarakat ini juga seperti tubuh. 教文也说到这个世界的教会呢，就像一个身体一样。 Di dalam gereja Tuhan mau setiap anggota tubuh berperan. 在这个教会里面，上帝希望我们每一个人能够做好自己的角色。 Maka Calvin juga mengajarkan di dalam masyarakat semua tubuh termasuk kita orang Kristen harus berperan. 所以教文也说到，在这个社会里面，每一个人都是像一个身体一样。 Pluit butuh pedagang yang jujur. 我们在布律的希望有一个就是诚实的这个 Pluit butuh pengacara yang baik. 有一个很诚实的这个pengacara 就是这样，律师。 Pluit butuh seorang tukang roti yang baik. 在布律呢，也希望有一个很好的这个制造面包的工人。 Pluit butuh orang yang buka kafe, buka restoran yang baik. 在布律也希望有人能够开这个很好的咖啡店。 Suatu hari ada satu orang bapak memberi nasihat pada saya. 有一天呢，因为就是先生呢，就是劝导我， Saya sedang menuang satu sachet kopi. 我那个时候正在就是就是做这个咖啡， Saya tidak sebut mereknya apa. 我没有说它的牌子是什么。 Lalu bapak itu bilang, "Pak, jangan minum." 那个人就说：“你不要再喝了。 Saya bilang, "Kenapa, Pak?" ”我问他为什么呢？ Itu semua isinya bukan kopi. 那你所吃的那个里面并不是说咖啡， Dia sebutkan beberapa nama zat yang dia bilang itu berbahaya. 他也讲了许多就是有这个有害的这个成分。 Lalu saya senyum bilang, "Ah, Bapak ini curiga aja. 我在那边笑笑的跟他讲：“怎么你这样的怀疑呢？ Tahu dari mana isinya begitu?" 你到底从什么地方知道呢？” Dia bilang, "Dulu sebelum saya bertobat, itu punya saya." 他就说：“我还没有悔改以前，那个牌子的这个咖啡是我的， Saya sudah jual dibeli orang lain. 我把那个牌子卖掉了。” Saudara bisa bayangkan ada orang yang bikin satu produk, 我们可以想象一个人建造一个这个牌子， dan anaknya sendiri tidak boleh makan produk itu. 他却不给他的孩子 Tapi 使用， semua orang lain disuruh makan produk itu. 但是其他的人希望使用他的这个产品。 Pada waktu selesai saya bicara khotbah seperti ini di satu kota, 当我讲完道，在这一个城市里面，我讲完道以后， ada seorang jemaat minta waktu ajak saya makan siang. 有一个会友呢邀约我去吃中午 Dan 中餐。 dia mengatakan, "Saya orang seperti itu, Pak." 我跟他讲，我像他那样。 Dia sebutkan 1001 macam alasannya. 他告诉我所有的这个理由。 Saya mengatakan, hari depan perusahaan kamu seperti apa, kan memang pergumulanmu sama Tuhan. 那接下来你的这个事业呢，是怎么样去发展，是在上帝的手中了。 Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberikan prinsip kamu tanggung jawab sama Tuhan. 我成为神的仆人，我说你一定要有一个原则。 Kalau saya jadi kamu, saya hanya berpikir satu hal.
如果说我像你一样，我只有想到一个问题： Kalau saya punya toko makanan, apakah anak saya bisa makan atau tidak? 如果说我开了一个就是可以吃就是吃店的话，到底我的孩子是否可以在那里吃饭？ Kalau tidak, saya mencelakakan orang lain, bukan? 那如果说没有的话，我是伤害了别人。 Saudara, kalau anaknya tidak bisa makan karena tidak suka, ya itu lain perkara ya. 那如果说他的孩子是不喜欢不在那里吃的话，那是另外一回事了。 Tapi kalau tahu ada zat berbahaya, maka itu tidak bertanggung jawab. 但是如果说我们知道里面有不好的成分的话，我们去让他这样吃，这是 Beberapa 违背这个责任。 bulan kemudian saya dengar kabar perusahaannya akhirnya ditutup oleh pemiliknya. 就是再过不久呢，我就听到了一个消息，就是他把那个事业把它关掉了。 Saya tidak paksa, tidak apa, tapi dia sendiri bergumul dengan Tuhan. 我也没有推他，叫他去把这个店关掉，但是呢，他且向神就负责任。 Kita mengusahakan shalom, saudara. 我们在那里就是带平安给他们。 Dan shalom baru bisa tegak kalau ada justice. 这个平安呢能够成立，就是因着有正义。 Untuk ada damai sejahtera harus ada keadilan ditegakkan. 那如果说要有平安的话，一定要有一个正义的这个事情所成 Apa 立的。 itu keadilan menurut Alkitab? 那到底正义是什么呢？ Adil adalah melakukan tugasnya. 一个正义就是执行我们的责任。 Relasi Tuhan dengan kita disebut perjanjian atau covenant. 我们跟神的关系呢是成为一个约。 Maka ada yang berjanji dan ada yang mengikat perjanjian. 那有就是立约的，但是也有就把约就联系在一起的。 Barang siapa melakukan perjanjiannya, maka dia disebut adil. 那如果说他这个人执行这个业的话，就成为是正义的。 Tuhan disebut adil karena dia tidak pernah lalai akan janjinya. 上帝被称为是正义的，因为他从来不会背约。 Apa yang Tuhan janjikan pasti dia lakukan. 他所立的业呢，必须要执行的。 Kristus disebut sang adil karena dia taat sampai mati. 基督呢被称为是正义的，因为他顺服一至一死。 Semua apa yang harus dia kerjakan, dia kerjakan sampai tuntas. 他所必须要去做的，他要执行到底。 Tapi berbeda dengan kita. 但是跟我们却不一样了。 Kadang Alkitab mengatakan kamu tidak adil. 有时候圣经里面说你不是公平，不公平， Karena kamu menahan hak orang miskin. 因为你就是扣留了这个穷人的这个 Mungkin 钱。 saudara mengatakan, loh ini kan uang saya mau kasih atau tidak kan terserah saya. 可能我们会说这是我的钱吧，我应该怎么样使用是我的自由。 Kenapa Tuhan mengatakan orang seperti itu tidak adil? 为什么像这样的人，上帝说他是不公平的呢？ Karena kita dipanggil untuk melakukan cinta kasih. 因为我们被造来表达我们的这个爱， Kita dipanggil untuk tidak egois. 让我们不要自私。 Banyak orang sakit, keluarganya tidak mau peduli. 有许多病人呢，他的家庭就是视而不见了。 Banyak orang tua sakit, anaknya tidak peduli. 有许多老人在那生病，他的孩子假装不知道。 Tidak akan ada shalom, saudara, karena tidak ada keadilan. 像这样的状况是肯定没有平安。 Pak Stephen Tong kasih nasihat kepada kita, 唐崇永牧师这样的教导我们， pepatah Tiongkok. 是这个中国的这个话。 Satu orang tua bisa hidupkan 10 anak. 一个老人能够养活10几个的孩子， 10 anak berat hidupkan satu orang tua. 但是10几个孩子却很难去养活一个老人。 Seringkali kita pikir masa sih? 多少时候我们想，难道是这样吗？ Saudara, fakta dalam dunia berdosa kadang-kadang seperti itu, bukan? 但是在这个罪恶的社会里面，这是一个现实的事。 Apalagi kalau orang tuanya dulu agak kurang baik sama anaknya. 尤其是他的老人家以前对他的孩子是不那么好， Semua anak tidak mau berbagian. 那个时候孩子们没有一个要理睬他。 Alkitab mengatakan orang yang tidak peduli pada keluarganya sendiri, 在圣经里面说，如果说不就是不孝顺这个老人的话， tindakannya lebih buruk dari orang tidak percaya. 那是比那不信主的人更糟糕。 Alkitab mengajar kita untuk berbagi, saudara. 圣经教导我们，让我们可以分享，
Bukan hanya menyelamatkan sendiri, menyelamatkan keluarga sendiri, lalu menanti Tuhan datang. 不单单是为着我们自己的本身的这个就是得救，来等待着上帝的到 Kita 来。 dipanggil untuk menjadi shalom bagi kota. 我们被造呢，要被成为一个带来平安的这个人。 Saya sudah aman, anak saya sudah sekolah semua, bahkan ada yang sudah menikah. 我已经平安了，因为我的孩子全部已经结婚了。 Sekarang saya tinggal senang-senang. 现在我可以就是高高兴兴的生活。 Coba tenang sejenak dan pikir, mungkin ada saudara saya yang membutuhkan. 那我们再想想，可能在我们的这个兄弟姐妹里面，有人有需要的人。 Kerabat saya miskin dan anaknya perlu pendidikan. 我的这个朋友，他的家庭比较穷，他的孩子需要这个念书。 Kita harus menegakkan keadilan. 我们必须那个时候我们要行这个正义。 Kalau misalnya ada suami meminta maaf pada istri, 那如果说有一个丈夫向他的太太求原谅的话， oh saya sudah bersikap tidak baik kepada kamu. 我已经向你做这个不好的事了， Keluarga kita tidak ada shalom. 我们的家庭没有平安， Ya karena suaminya tidak melakukan tugasnya sebagai suami, bukan? 是因着她的丈夫没有执行做丈夫的责任， Atau kalau istri tidak melakukan tugas sebagai istri, tidak ada shalom, bukan dalam keluarga itu? 或者反过来说，如果说妻子没有做好她的责任的话， Lalu suami minta maaf, istri minta maaf. 因此呢，丈夫求原谅，太太呢也是求原谅， Apakah akan ada shalom? 是否有平安？ Kalau tidak ada pertobatan, tidak ada shalom. 但是如果说没有悔改的话，是没有平安的。 Kalau setelah minta maaf diulangi lagi, tidak akan ada shalom, saudara. 已经求原谅的时候，那又是在做了，那肯定没有平安。 Ketika orang bertobat dan melakukan tugasnya, maka ada shalom. 当一个人悔改并且执行他的责任的话，那就是有平安。 Kalau mau keluarga ada shalom, semua harus melakukan tugasnya baik istri, suami maupun anak. 如果是用一个家庭有平安的话，我们每一个人，包括丈夫或者太太呢，必须要执行他自己的责任。 Demikian keluarga lebih besar yaitu gereja. 就更大的就是像我们教会一样， Saya mau ada shalom di gereja. 我希望在教会里面有平安。 Ayo masing-masing kita kerjakan tanggung jawab kita. 好，让我们每一个人执行我们的这个责任， Kita bersikap adil. 我们执行这个公义。 Kita menjalankan tugas kita baik sebagai hamba Tuhan maupun penatua, diakan maupun jemaat. 我们成为神的仆人，或者是传道人，或者是执事的话，我们要尽职来做我们的工作。 Ketika semua melakukan tugasnya dengan baik, terjadilah shalom. 当我们每一个人都可以尽职的话，那就有平安发生在我们的教会里。 Apalagi sebuah negara. 就是再大的说，就是一个国家， Kita tahu kata keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara. 我们这个国家呢，就是关于这个正义呢，是对这个国家非常重要的一个实际。 Dalam konteks negara kita sering memikirkan negara yang adil bukan negara yang penuh kasih, bukan? 我们多么的希望，就是在这个国家里面有平安，充满着爱。 Karena kalau negara itu tidak adil, tidak ada negara yang penuh kasih, tidak ada negara yang damai. 那如果说这个国家没有就是平安，没有爱的话，那这个国家就不会有这个好真正的平安。 Itu sebabnya jemaat yang membawa shalom adalah jemaat yang bersikap adil. 因此带来这个平安的这个会众呢，就是也是成为他们带来平安的这个人， Jadilah pekerja yang baik di tempat kita. 在我们的工作上成为一个好的工作者。 Mari kita bina relasi-relasi yang baik. 我们一起建立这个好的关系。 Ketika keadilan ditegakkan dan relasi dipulihkan, maka terjadi shalom. 当正义被治理的话，这个爱被传扬的话，就变成有平安了。 Alkitab mengajarkan, hai pengusaha, jangan tahan hak karyawanmu. 在圣经里面，所有这个做老板的，不要来扣留，就是你职员的这个钱。 Apalagi karyawan seperti di Alkitab yang hari itu digaji, hari itu dia makan. 就比如说，就像这个圣经里面所说的，就是每一天做的，每一天就有工钱。 Kalau gajinya puluhan ratusan juta, ditahan berapa hari juga tidak apa-apa, saudara. 如果说这样就是薪水很高的这个人，如果说来推迟付给他钱，那是没有关系的。 Misalnya perusahaan ada
perhitungan apa sehingga akhirnya harus menunda 1-2 hari, itu tidak akan jadi soal. 就好像一个事业，就是要计算一下，然后呢就是推迟给我们，那是没关系的。 Tapi ada orang yang hari itu tidak dibayar, hari itu dia tidak makan. 但是有的人如果说那一天他没有拿到工钱的话，他就不吃饭了。 Dan bayangkan kalau orang seperti ini ditahan haknya. 那我们想象，如果说像这样的人，我们把他的这个就是应该得到把它扣留的话， Satu orang yang kerja di LBH Bantuan Hukum bicara kepada saya. 一个在这个 LBH 那边工作的人告诉我， Dia konseling depan saya sambil menangis. 他在那里一面哭一面就是讲述他的事情。 Seorang pengacara muda yang punya idealisme tinggi. 一个很年轻的律师，他有一个很好的理想。 Dia bilang, Pak doakan saya bertarung melawan konglomerat yang jahat. 他说，请为我祷告，因为我正在面对那些就大资本家的这个 Saya tanya 事情。 apa yang kau bela sekarang kasusnya? 那到底你正在争取什么呢？ Dia cerita ada begitu banyak karyawan Tiongkok yang kerja di Indonesia diperlakukan semena-mena. 因为有许多从中国来的这个员工呢，他在这里被随随便便的对待。 Mereka datang resmi memang karena ada proyek-proyek tertentu. 他们就是按照很正确的途径来到这个地方，因为本来就是有工作的。 Dia cerita bahwa orang itu entah tergiles truk atau apa mengalami kecelakaan kerja yang parah karena safety yang sangat tidak baik. 那些人有的就是遭到车祸，因为安全方面没有很好的去执行， Dan hak-haknya tidak diberikan. 他的这个权利的没有给他。 Dan sekarang dia ditekan untuk akhirnya damai saja bahkan tanpa diberikan apapun. 因此呢，就是强迫他，我们就是和平共处了，不什么都没有给他。 Dia mengatakan orang yang saya bela ini juga anak Tuhan. 像这样，我正在为他辩护的人，也是神的孩子。 Entah ada berapa banyak lagi saudara orang di luar yang ditekan, ditindas, dianiaya dan jangan-jangan bosnya itu orang Kristen. 我们也不知道在外面是否有像这样的状况可能他们的老板却是一个基督徒。 Mungkin ada saudara-saudara yang dipanggil seperti rekan kita itu untuk berjuang menolong orang yang lain. 可能有一些人就是被呼召来就是维护这样的人。 Tapi mari kita lihat ke dalam bagaimana saudara memperlakukan suster atau pembantu atau asisten rumah tangga kita. 但是弟兄姐妹，我们怎么样来对待我们家里的佣人、家里的护士呢？ Apakah mereka diperlakukan sebagai manusia? 是否我们用人的这个态度来对待他们呢？ Apakah saudara juga memberitakan firman kepada mereka? 是否你曾经向他们传福音呢？ Dan ketika saudara memperlakukan mereka dengan baik, ketika saudara memberitakan firman, mereka mungkin akan membuka telinga. 但是弟兄姐妹，当我们好好的对待他们，并且向他传福音的时候，可能他会打开他的耳朵， Karena mereka yang paling tahu kehidupan kita, bukan? 因为他们是非常知道我们的生活的状况。 Mari kita perlakukan orang di sekitar kita dengan baik. 让我们向我们四周围的人好好的去对待他们， Jangan kita perlakukan dengan kasar atau dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. 不要用粗暴的这个话去对待他们。 Saudara ketika melihat orang-orang yang lemah itu, apakah saudara melihat wajah Kristus? 当我们面向那些软弱的人，是否我们可以看到基督的脸呢？ Menegur, melatih berbeda dengan melampiaskan kebencian. 在那里，如果说我们提醒他或者教导他，那是跟我们报复是不一样的。 Saudara kalau ditanya apakah ini kertas Kristen, kita mungkin cuma senyum-senyum, mana ada kertas Kristen. 如果说我们说这张纸是不是基督的纸张呢？ Tapi kalau saya melanjutkan dan mengatakan, taruh kata ada yang namanya kertas Kristen. Apa yang membuat kertas ini menjadi Kristen? 但是呢，我接下来说，到底这个纸张呢，怎么能够成为基督的纸张呢？ Mungkin ada yang mengatakan, oh kita beri saja tanda salib seperti ini, sudah jadi kertas Kristen. 可能我们说在那里画一个十字架，这个纸张就变成是基督教的这个纸张了。 Tapi mari kita memperhatikan kertas ini dari prosesnya. 那我们再看一下这个纸张怎么样去做的？ Kira-kira bagaimana ya pabriknya memperlakukan pohon-pohon yang ditebang? 这个纸张是怎么样的去制造呢？就是砍伐那些树木呢？ Mereka peduli pada isu lingkungan atau hanya sekedar tebang?
他们是否就想到这个周围的环境呢 Dan itu？或者呢，单单 Itu 看的话， mempengaruhi penilaian kita, bukan kertas ini Kristen apa tidak. 那这个就让我们可以就是给我们一个提醒 Dari， 到底这个章是基督 Dari 的 sikap 章， hati pengusahanya. 就从那个就是执行者的这个心出发， Bagaimana dia mengatur perusahaannya? 他怎么样去料理他的这个事业呢？ Bagaimana dia bersikap terhadap anak-anak di bawahnya? 他怎么对待那些下面的员工呢？ Maka kita juga berpikir, apa yang menjadikan toko saya Kristen? 因此呢，我们也想到我的这个店怎么能够被称为是基督的店呢？ Apakah interaksi kita dengan pelanggan itu seperti orang Kristen? 是否我们跟这个我们的这个顾客，就是用基督的爱去对待他们呢？ Mari kita terus bertekun menggarami kota ini. 让我们继续的成为这个城市的盐， Menjadi pengusaha Shalom dan berdoa bagi kota. 成为带来平安的事业执行者，并且把这带来平安给这个国家。 Tadi sudah ada praktik yang baik, kita berdoa bagi Pluit. 刚才我们已经讲了，我们向围着这个 Pluit， 我们向神祷， Kita berdoa untuk Jakarta, berdoa untuk Kalimantan. 也围着耶加达、围着加里曼丹祷告。 Jangan berhenti berdoa bagi kota. 不要停止为这个国家祷告， Jangan berhenti berdoa bagi gereja saudara punya dampak bagi sekitar. 不要停止为我们的教会祷告，因为我们的教会对四周围有一个影响。 Sendirian kita lemah, 我们一个人软弱， tapi sekelompok anak Tuhan yang berseru, tidak mungkin Tuhan 但 tinggal. 是如果说我们一群这个属于基督的人在那里的话，就有力量了。 Saudara akan dipakai oleh Tuhan memberi dampak bagi kota ini. 上帝要使用我们，成为这个国家带来平安的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, Engkau tidak meninggalkan Israel di Babel. 主啊，你没有这个离开这个以色列人在这个巴比伦的时候， Dan nasihat-Mu juga menjadi nasihat bagi kami di kota Jakarta ini. 在那里你是给我们的教导，也成为我们在这个耶加达的祷告。 Tolong kami masing-masing berjuang bagi kesejahteraan kota ini. 我们每一个人围着这个城市，我们上升求恩， Tolong kami berdoa bagi kota ini. 求你帮助我们，让我们可以为这个国家、这个城市祷告。 Karena shalom kota ini juga shalom bagi kami. 因为这个国家的平安也是成为我们的平安， Tolong kami bersikap adil sehingga kami menegakkan shalom. 让我们可以成为正义、公义的人，来让这个平安可以执行在这个国家里。 Adil di rumah, adil di gereja, adil di masyarakat. 公平在家里面，也是在社会上。 Tuhan pakai gereja kami berdampak bagi masyarakat kami. 求你帮助我们的教会能够成为影响着我们四周围的教会， Bersama-sama seluruh insan bangsa ini menjawab tantangan bangsa kami. 让我们以这个国家的所有的人民来怎么样的来面对前面的道路。 Bersama dengan seluruh penduduk Indonesia, gereja kami juga menjawab tantangan yang sama. 也以这个所有的这个印度尼西亚的国民，能够我们的教会也是这样的回答。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。